Salam sejahtera Malaysia. Wow, ini paling dahsyat di dunia. Paling dahsyat. Isham Jalil yang kita tahu beliau sudah pun dipecat daripada UMNO. Beliau sudah dipecat daripada UMNO dan beliau bukan lagi sebahagian daripada UMNO. Jadi kerana itu beliau sekarang ini memang menjadi seorang gelandangan politik. Bolehkah kita sebut dia gelandangan politik? Kerana dia tak berparti. Dia tak berparti, kemudian dia tiada siapa-siapa yang sekarang bersama dengan dia. Dengan PN pun bukan, dengan kerajaan pun bukan. Jadi dia jadi gelandangan politik. Itulah masalahnya bila terlalu excited sangat. Dalam politik ni lain daripada di luar. Kalau kadang-kadang kita rakyat Maharin lihat perkara itu bagus, tapi dalam politik itu tak bagus. Jangan lawan bos, nanti sendiri kena. Tapi terbaru ini daripada utusan Malaysia paling mengejutkan. Peguam negara mohon Isham Jalil dipenjara atau denda. Apa cerita? Apa kena? Ini memang habis. Checkmate lah Isham Jalil kali ini. Peguam negara telah pun mengemukakan permohonan secara ex parte sebelah pihak agar bekas Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil dikenakan tindakan sama ada di penjara atau didenda kerana menghina mahkamah. Banyak-banyak perkara di Malaysia ini, perkara-perkara yang jangan diganggu adalah pertama 3R. Kedua, jangan hina mahkamah. Jangan hina mahkamah. Sebab mahkamah adalah harapan negara untuk menegakkan keadilan. Tapi kalau sudah menghina mahkamah, harus diberi pengajaran lah. Haruslah diberi pengajaran. Jadi peguam negara telah mengemukakan permohonan secara ex parte agar bekas Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil dikenakan tindakan sama ada di penjara atau didenda kerana menghina mahkamah. Kalau memang betul dia ini menghina mahkamah, saya setuju supaya memberi peringatan, supaya memberi teladan, supaya memberikan satu amaran kepada manusia-manusia yang lain, sama ada yang mau berkuasa ke, yang mau tumbang kerajaan ke, yang mau bentuk kerajaan ke, penyokong kerajaan ke, siapa sajalah. Tak kiralah pangkat besar mana, tak kiralah kaya besar mana, harta banyak mana, tapi jangan hina mahkamah. Disahkan permohonan itu telah difailkan pada 28 Disember yang lalu. Desember lalu adalah susulan daripada kenyataan daripada Isham Jalil atau nama penuh dia Izzatul Isham Abdul Jalil pada satu temu bual bertajuk Town Hall for Justice, keadilan ... Jadi untuk mendapatkan berita lengkap tentang perkara ini, sila log masuk atau langgan untuk membaca berita sepenuhnya di utusan.com.my. Tapi headline dia memang padu. Peguam negara mohon Isham Jalil dipenjara atau didenda. Dan ini bukan cakap-cakap bukan cakap-cakap semata-mata, tapi permohonan itu sudah difailkan pada 28 Disember yang lalu. Susulan daripada kenyataan Isham Jalil yang dikatakan menghina mahkamah. Apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur. Ada peribahasa kata, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa. Jangan main-main. Jangan main-main. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kejutan paling besar pasti telah diterima oleh Sanusi. Mana tidaknya
KFA terkejut, CEO direman oleh SPRM. Daripada Free Malaysia Today hari ini 6 Januari, dia bantu bayar hutang. KFA terkejut, CEO direman SPRM. Net Presiden KFA Radhi Maddin berkata pihaknya akan mengadakan mesyuarat khas selewat-lewatnya esok bagi membincangkan perkara itu secara teliti. Persatuan Bola Sepak Kedah atau Kedah FC, Kedah Football Association atau KFA mengesahkan bahawa Ketua Pegawai Eksekutifnya Zulkifli Sheikh Harun telah direman oleh SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, bagi membantu satu siasatan kes rasuah bernilai 6 juta. Ini bikin pening kepala Sanusi, Kak. Pastilah, pasti. Naib Presiden KFA iaitu Radhi Maddin berkata pihaknya akan mengadakan mesyuarat khas selewat-lewatnya esok bagi membincangkan perkara itu. Kali ini tidak adalah yang dapat membantu. Katanya Zulkifli dianggap individu paling kuat bekerja di KFA dan bertanggungjawab membantu menyelesaikan masalah hutang membelenggu pasukan itu sebelum ini. Tak kisahlah, rasuah tetap rasuah. Kesian juga. Tapi saya tetap sokong Kedah Darul Aman, KDA. Saya suka KDA FC. Setakat ini kita masih tak dapat maklumat tepat katanya mengenai penahanan Zulkifli. Dan secara pribadi katanya saya sendiri tak tahu lebih lanjut mengenai perkara ini. Saya juga amat terkejut apabila ia membabitkan orang paling kuat bekerja dalam KFA, kata Radhi Maddin. Tapi kita tak tahu apa di sebalik itu dan kita kena tunggu dahulu laporan berkaitan, katanya. Tambahnya kita perlu bagi masa untuk proses berkaitan, iaitu siasatan berjalan dan lihat pertuduhan itu datang dari mana, katanya, yang juga adalah ex-Kobelia dan Sukan Kedah menurut Harian Metro. Bikin pening kepala. Kali ini Radhi Maddin pening kepala, lepas tu Sanusi pun pasti pening kepala juga lah. Beliau ditemui selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan Majlis Belia Negeri di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Kedah di Alostar. Katanya yang kita pasti pihak yang dituduh itu selama ini berperanan membantu membayar hutang KFA dan kita mahu dapatkan maklumat lebih lanjut, kata Radhi. Harap-harap cara di mana dia membayar hutang KFA itu bukanlah dari rasuah. Harap-harap bukan dari rasuah lah. Kalau datang dari rasuah memang parah. Harap-harap tidak. Saya yakin tidaklah pun. Zulkifli dilantik sebagai CEO KFA pada tahun 2020 selain pernah menjadi penolong setiausaha KFA dari tahun 2008 hingga 2013. Semalam media telah melaporkan seorang CEO Persatuan Bola Sepak dan 3 individu termasuk 2 perunding berusia antara 40 hingga 60 tahun telah direman SPRM bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima rasuah bernilai 6 juta. Wang rasuah itu dipercayai sebagai balasan untuk membantu seorang pemilik syarikat untuk mendapatkan tender projek pembinaan litar lumba dan projek mengurus, mengoperasi serta menyelenggara 5 loji tampungan air di Kedah. Harap-harap Sanusi dapat jawablah perkara ini. Selesaikanlah dengan cepat. Kesian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.